Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya nama iaitu Muhammad Irfan bin Zainal Abidin, Muzammil Khairuddin bin Aladdin, Nur Liana bin Sadun dan Nurul Syafira binti Zalaini. Untuk projek kali ini, kumpulan kami telah memilih syarikat Dash Lady Milk Industry Berhad atau lebih dikenali sebagai Dash Lady Malaysia. Syarikat Dash Lady merupakan satu syarikat yang membekalkan produk penyusu bermakanan yang berkualiti. Kilang pertama syarikat Dash Lady telah ditubuhkan pada tahun 1960 yang bertempat di Petaling Jaya. Terdapat pelbagai produk Dash Lady yang dihasilkan oleh syarikatnya. Antara produk yang dihasilkan adalah susu Dash Lady UHT, Pure Farm, Friso Gold dan susu tepung yang dirumus untuk kanak-kanak iaitu Dash Lady Nutri-Blend dengan 5 kali DHA. Segala produk yang dihasilkan akan dihantar ke seluruh Malaysia serta Malaysia Timur. Malaysia Timur adalah termasuk Brunei dan sebahagian wilayah sempadan Indonesia. Dash Lady Malaysia merupakan syarikat subsidiari kepada syarikat daripada Belanda yang bernama Royal Friesland Campina. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penyata alih tunai. Rasional penyediaan penyata alih tunai ini adalah untuk melihat keupayaan syarikat dalam menjaga tunai dan kesetaraan tunainya. Kedua, bagaimana syarikat menggunakan alih tunai mereka. Dan ketiga, meningkatkan keberbandingan prestasi kendalian perusahaan. Dalam penyediaan format penyata alih tunai terbagi kepada dua, iaitu kaedah langsung dan juga kaedah tidak langsung. Bagi company yang kami kaji, mereka menggunakan kaedah langsung dan menggunakan standard MFRS 107 for non-private enterprise. Baiklah, seterusnya kita lihat barang yang perlu diikuti oleh syarikat untuk penyata alih tunai. Terdapat 5 barang yang perlu diikuti oleh setiap syarikat, iaitu para 39, para 40, para 43, para 45 dan juga para 48. Baiklah, kita masuk kepada statement of cash flow bagi syarikat Dash Lady ini. Baiklah, melihat kepada statement of cash flow syarikat Dash Lady ini, ia dikelaskan kepada 3 aktiviti, iaitu aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan juga aktiviti pembiayaan. Ini adalah mereka kerana mereka menggunakan kaedah langsung. Baiklah, kita terus kepada adakah mereka mengikut para yang ditetapkan. Mengikut para 39, aliran tunai mengikut para 39, aliran tunai agregat dari perolehan dan pelupusan subsidiary dan lain-lain unit perniagaan ditunjukkan secara berasingan dan dikelaskan sebagai aktiviti pelaburan. Dan kita tengok kepada statement of cash flow, memang ada, iaitu proceed from disposal of property, plant and equipment, proceed from disposal of asset. Maka syarikat ini adalah betul mengikut para 39 seperti yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah para 45. Entiti perlu mendedahkan komponen tunai dan kesetaraan tunai dan menunjukkan penyesuaian amount tersebut dalam penyata aliran tunai dengan item berkenaan yang sama yang dilaporkan dalam kunci kira-kira. Kita lihat dekat bawah ini, memang ada cash and bank balance, deposit balance with license bank. Maka ini menunjukkan syarikat ini mematuhi standard MFRS 107 para 45. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kepentingan dalam bersama. Maksud dia persetujuan bersama, joint arrangement, di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktiviti ekonomi yang tertakluk kepada kawalan secara bersama. Joint arrangement ni dia menggunakan MFRS 11, iaitu menetapkan prinsip pelaporan kewangan entiti yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan yang dikawal bersama. Seterusnya, maksud kawalan bersama iaitu semua pihak atau sekumpulan pengusaha yang mempunyai kawalan bersama secara kolektif. Untuk kedua, kawalan bersama hanya wujud apabila keputusan berkenaan aktiviti memerlukan persetujuan secara sebulat suara daripada semua pihak yang berkaitan. Sebagai contoh, ada kalanya persetujuan berkontrak menyatakan secara jelas mengenai kawalan bersama. Sekurang-kurangnya 51% daripada kuasa mengundi diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktiviti tersebut. Seterusnya, syarikat yang kami pilih iaitu Dash Lady telah membuat joint venture bersama dengan syarikat Friesland Campina. Itu terdapat beberapa MFRS, para MFRS yang berkaitan, iaitu MFRS 16,
persetujuan bersama di mana pihak yang mempunyai kawalan bersama memiliki hak ke atas aset bersih perniagaan itu, dan pihak-pihak yang terlibat dinamakan sebagai rakan pengusaha. Dan seterusnya, para 24, keperluan kemudahan dalam penyata kewangan perlu mengiktiraf kepentingannya sebagai satu pelaburan menggunakan kaedah equity. Para 27 pula, dalam penyata kewangan yang berasingan, suatu pihak yang mengambil bahagian tetapi tidak mempunyai kawalan bersama, pengaturan bersama hendaklah mengambil kira kepentingannya. Seterusnya, ini merupakan pendedahan dalam laporan Friesland Campina telah menunjukkan bahawa terdapat 4 syarikat yang telah menjalankan joint venture bersama dengan syarikat Friesland Campina. Iaitu kita dapat lihat di sini Dutch Lady Mail Industri Berhad termasuk dalam joint venture Friesland Campina, iaitu Friesland Campina mempunyai kepentingan sebanyak 50.96% daripada syarikat Dutch Lady. Baiklah, sekarang seterusnya saya akan menerangkan juga berkenaan dengan operasi luar negara Dutch Lady. Sebelum itu kita kenal dulu apa itu operasi luar negara. Operasi luar negara itu terbahagi kepada dua seperti kita lihat di sini, iaitu urus niaga mata wang asing dan juga operasi asing. Urus niaga mata wang asing ini merupakan urus niaga yang didominasi atau memerlukan penjelasan dalam mata wang asing yang merangkumi urusan belian dan jualan barangan atau perkhidmatan dalam mata wang asing, meminjam atau memberi pinjaman dalam mata wang asing, serta memperoleh atau melupuskan aset atau melibatkan menjelaskan liability dalam mata wang asing. Bagi operasi asing pula ialah satu entiti yang merupakan yang terdiri daripada anak syarikat, syarikat bersekutu, usaha sama dan cawangan yang aktivitinya dipindah. Baiklah, seterusnya dalam operasi luar negara ini, standard yang terlibat adalah FRS 121, iaitu the effect of exchange in foreign exchange rate. Iaitu standard ini dah mengambil kira urus niaga mata wang asing yang berlaku serta operasi dalam penyata kewangan entiti tersebut. Okey, dalam penentuan mata wang asing, dilihat ke sini kita ada berdasarkan nota 1 di dalam penyata kewangan Dutch Lady tahun 2014 menyatakan the functional and representation currency. These financial statements are represented in ringgit Malaysia, which is the company functional currency. All financial information is present in RM and has been rounded to the nearest thousand unless otherwise stated. So dekat sini dia memenuhi paragraf 9 Paragraf 9 FRS 121 di mana mata wang fungsi merupakan mata wang sekitaran ekonomi utama di mana entiti beroperasi. So di sini memang dah dinyatakan terus di dalam polisi syarikat yang bahawa ringgit Malaysia merupakan functional currency bagi syarikat Dutch Lady. Serta paragraf 10B FRS 121 di mana bukti tambahan bagi mata wang fungsi syarikat ialah mata wang yang digunakan daripada penerimaan aktiviti operasi. Ini adalah maksud saya sokongan sokongan tambahan menyatakan yang bahawa ringgit Malaysia adalah sebagai functional currency bagi syarikat Dutch Lady. Seterusnya dalam penentuan mata wang asing bagi transaksi mata wang asing, polisi telah menyatakan bahawa transaction in foreign currencies are translated to the functional currency at the company at exchange rates at the date of the transaction, and monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the end of the reporting period are translated to the functional currency at the exchange rate of the date. Syarikat telah mematuhi paragraf 21 FRS 121 di mana standard ini menyatakan pengiktirafan awal mata wang asing serta segala transaksi yang melibatkan mata wang asing akan direkodkan dalam mata wang fungsian serta kadar pertukaran mata wang asing adalah pada tarikh urus niaga berlaku. So di sini memang kita dapat lihat bahawa polisi ini adalah selari dengan standard yang telah ditetapkan di dalam FRS 121 paragraf 21. Okey, seterusnya adalah bagi pelaporan mata wang asing di dalam syarikat Dutch Lady ini. Okey, kita dapat lihat kat sini paragraf 23A FRS 121 menyatakan pada setiap penghujung tempoh pelaporan, item kewangan dalam mata wang asing perlu ditukarkan kepada mata wang fungsian pada kadar pertukaran penutup. Dekat sini
kita dapat lihat Figo telah mendapat klausa yang menyatakan the company exposed to foreign currency, a currency which is other than a functional currency that the company raised based on the carrying amount as the end of reporting period. Dekat sini kita dapat lihat beberapa transaksi yang melibatkan urus niaga pada negara yang berlainan, iaitu kita melibatkan US dollar, New Zealand dollar, Singapore dollar, Euro dollar, Australia dollar, Thailand baht dan Indonesia rupiah telah ditukar kepada dominasi ringgit Malaysia. Sebenarnya kat sini memang dalam pelaporan tukaran wang asing ini telah direkodkan semua segala transaksi itu di dalam mata wang ringgit Malaysia pada akhir tempoh laporan perekonomian. So di sini kita dapat lihat dari segi urus niaga operasi luar negara, di mana syarikat ini telah mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan oleh FRS 121. Baiklah, kita tiba di penghujung pembentangan. Untuk kesimpulan, dalam kepentingan usaha sama, pematuhan terhadap piawaian yang ditetapkan adalah bagi menjaga hak dan kepentingan syarikat. Usaha sama ini juga menggambarkan di mana syarikat adalah dalam keadaan yang baik dan mampu berdaya saing. Seterusnya kita lihat kepada penyata ahli tunai. Syarikat Dasha Limit Industries ini menyediakan penyata ahli tunai mereka menggunakan kaedah langsung, yang mana ianya mematuhi semua keperluan pendedahan dalam piawaian penyata ahli tunai. Ini juga dapat membantu para pengguna untuk memahami dan untuk melihat bagaimanakah prestasi syarikat dalam pengendalian penyata ahli tunai mereka dan penggunaan wang tunai syarikat. Seterusnya kita lihat kepada kesan tukaran mata wang asing. Kita dapat lihat transaksi urus niaga syarikat Dutch Lady Milk Industry ini ia melibatkan kepada 7 mata wang asing dan juga ianya memenuhi segala keperluan pelaporan dan pendedahan piawaian perakaunan dan juga memudahkan para pengguna penyata kewangan untuk memahami kedudukan kewangan syarikat walaupun syarikat mempunyai transaksi dengan pelbagai currency luar negara. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.